Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana dengan taufik daripada Allah, kita dapat menyambung lagi perbincangan dan pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'alal Hududi. Kita sampai pada kalam muhasyi qauluhu fayastalzimu. Ini nak menghuraikan pada kalam syarih fayastalzimu sabqal adami lil wujudi wa nahwi hadha. Kemudian قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله فيستلزم maka melazim oleh ia itu al hudutsu. Fa'il dia tu kembali pada hudus lah. Di sini dia cerita bab al hudutsu li'anna al kidama ibaratun an nafil adami as-sabiq lil wujudi wal huduth ibaratun an tajaddud. Jadi maka lazim oleh baharu itu sabqal adami, melazimi oleh baharu itu sabqal adam, mendahului tiada. Terdahului tiada. Jadi lazim daripada baharu itu bahawa ada sebelumnya itu tiada. Dia didahului oleh tiada. Sabqal adam ay al-adam sabiq. Al-adam as-sabiq. Adam yang mendahului. Adam yang mendahului. Jadi idhafat tu idhafat sifat kepada mausuh lah. Fahuwa fi quwwati qawlika adamun. Maka dia seumpama perkataan engkau adamun. Makna fayastalzimu adam. Fayastalzimu adaman. Maka melazimi baharu itu bahawa adanya adam. Fayakunu. Maka jadilah dia itu naqidhal qidami. Dia tu menjadi naqid kepada qidam. Yang mana qidam itu huwa ibaratun an nafyil adami. Qidam itu ibarat daripada ternafi tiada. Ternafi adam. Jadi seakan-akan dia tu al-adam sabiq itu. Seumpama kita kata dia itu adam. Fi quwwati qaulika adam lah. Makna adanya adam. Maka jadilah dia itu lawan naqid kepada qidam. Mana hudus itu naqid kepada qidam. Yang mana qidam itu ialah apa erti qidam? Ibaratun an nafyil adam. Ibarat daripada ternafi adam. Li'anna taqabula, kerana berlawanan bainan nafi wal isbat, antara nafi dan isbat, tanaqudun, itu namanya tanaqud. Jadi kalau qidam itu, kita kata qidam tu, apa dia qidam? Qidam itu nafyul adam. Lawan dia hudus kan? Hudus. Hudus tu apa dia erti? Kalau ikut dia kata sabqul adam, ai adam sabiq. Adam sabiq tu, adam sabiq itu fi quwwati. Dia tu seakan kita kata adam lah. Jadi huduh itu boleh kita katakan dia tu Adam juga. Sabiqnya Adam.
Jadi adam dan nafi adam, tidakkah itu dipanggil berlawanan naqid? Berlawanan tanaqud dia panggil naqidain. Sebab tu dia kata li'anna taqabula bainan nafi wal ithbati tanaqudun kama sayadhkuruhu. Sebagaimana lagi akan disebut oleh pengarang. Fatanaqudu, maka tanaqud itu bainahuma, di antara keduanya, di antara mana? Di antara apa yang nafil adam dengan adam tu. Tanaqud itu bainahuma bi'tibari ma yalzamu al-huduthu, barang yang melazimi oleh hudus. Apa barang yang melazimi? Min adami, lazim daripada hudus itu ialah adam. Alladhi huwa naqidu la adam. Naqidun li la adam. Ni naqidun li la adam. Gitulah. Dia tu lawang kepada la adam. Jadi hudus itu lazim daripada hudus itu adam. Adam tu nakid kepada la adam. Lam adam itu al-musawi, lila adam al-musawi li nafyil adam. La adam tu sama apa? Tidak ada adam. Tiada oleh tiada. Benda. Ternafi tiada. Ternafi tiada tu kidam kan? Ternafi adam tu kan kidam. Sebab tu al-musawi li nafil adam alladhi huwa ma'nal kidam, yang dia jadi makna kidam. Nampak dah tu tak? Jadi hak ni bahasa je lah, makna kalau apa nama ni payah pun sebab tak perhati molek pada bahasa tu, pada susunan tu, benda mudah saja benda bukan lil i'dam, lila adam. Lil i'dam salah tu, lila adam. Nakid tu satu tu adam, nakid dia lah adam. Okey. Jadi wafihi, kata muhasyi kita, wafihi nazarun, kata pada huraian ini ada nazar. Dia kata kena tilik lagi ni, kena perhati mula, kena tengok lagi. Kenapa? Lianna, seakan itu sirah itu menunjukkan ada murtidah, tidak redha, makna tidak taslim betul lah dengan perhujah tu. Dia tak terima 1%. Dia kata kena tengok lagi tu. Kenapa? Li'anna muqtadahu, kerana faham daripadanya, anna mujarrada muqabalatil ithbati linnafi, bahawa semata-mata lawanan antara isbat dan nafi tu, walau kana dhalika an-nafyu bi'tibari kaunihi makna lafzi, walaupun nafi itu dengan mengiktibarkan keadaannya itu makna bagi lafaz, kama huna, sebagaimana sini, yang mana adam tu makna kepada huduh tu. Yakfi fi tanaqudi, memberi faham, muqtadahu, faham daripada kalam musannif bahawa semata-mata berlawanan tu, nafi walaupun diiktibar pada makna lafaz, itu memada pada tanaqud, pada kita namakan dia berlaku tanaqud. Fahamnya gitu. Kenapa? Jadi Syekh kata walaisa kadzalik, sebenarnya tak gitu. Sebenarnya tak begitu. Bukan itu hakikat tanaqud. Bukan hakikat tanaqud itu boleh bernafian dengan semata-mata makna. Tak boleh. Walaisa kadzalik. Dah macam mana tanaqud dia? Bal la budda fihi minat tasrihi bil ithbati wan nafi. Bahkan tak dapat tidak pada tanaqud itu daripada tasrih. Nak berlaku tanaqud mesti distasrihkan dengan isbat dan nafi. Mesti disebut dengan jelas, sebut dengan sarahah, dengan tasrih, isbat dan nafi dalam ayat. Barulah kita kata dia itu tanaqud. Ka qaulika adamun, itu isbat. La adamun, la adamun itu nafi. Jelas. Ada betul satu isbat, satu nafi. Adam dengan la adam. Wa wujudun wa la wujud. Wujud dengan la wujud. Wa zaidun wa la zaidun. Zaid, la zaid, bukan zaid. Wa zaidun qa'imun wa zaidun laisa biqa'imin. Ni jelas.
Ni baru nafi. Adapun kita kata penafian antara nafi adam dengan hudus itu, dengan semata-mata iktibar daripada makna, tu tak secara langsung tak boleh, dia kena tasrih. Okey. Okey, maka dia kata fala yalzamu, maka tidak lazim minal munafati bainal amrayni, tidak lazim daripada pernafian antara dua perkara fil mafhum, pada mafhum. Pada mafhum ni pada faham secara tidak langsung. Mafhum ni makna bukan lawan kepada malfuz lah. Mafhum ini lawan kepada malfuz. Di mafhum ni kadang-kadang dalam istilah, terutamanya dalam istilah usul fiqh, bila sebut mafhum, bila itlaq mafhum, faham mafhum mukhalafah. Fahamnya mafhum mukhalafah. Tapi ada juga kadang-kadang bila pengarang sebut mafhum tu makna yang difaham secara tidak sarahah, bukan difaham secara lafaz, secara terus. Jadi dia kata, maka tidak lazim daripada munafati, penafian antara dua perkara yang fil mafhum, pada mafhum saja, ay yakuna naqidaini, bahawa dia tu jadi naqid. Idh hiya a'ammu, kerana munafah bainal amran itu lebih umum. Wahwa naqidaini, munafah tanakud itu akhassu, lebih khusus. Jadi berlawanan antara akhassu, berlawanan antara perkara itu lebih umum. Tanakud itu lebih khusus. Lianna tanakudha la budda fihi minat tasrih. Tak dapat mesti disebut, tidak mesti dijelas dengan sebut dengan terang bin nafi wal isbat, dengan penafi dan isbat, kama marra, sebagaimana telah lalu. Jadi yang kita kata qidam ni tak dengan apa nama ni, ataupun sabqul adam lah ni, qidam, penafian antara qidam dengan hudus, nafi antara nakid. Qidam lawan dengan hudus, nafi antara naqidain. Kerana melihat mafhum daripada qidam tu nafil adam, mafhum daripada hudus tu subutul adam, maka kita kata nakid. Tak boleh, dia kata. Hak tu lebih umum lagi. Kalau nak tanakut, dia mesti betul-betul kena tasrihkan dengan lafaz penafian dan perisbatan. Tak boleh ambil faham kod mafhum saja kita kata dia tu nakid. Kama marra. Okey, wala yalzamu, dan tidak lazim min thubutil a'ammi, daripada sabitnya yang lebih umum, thubutu al-akhassi, bahawa subut yang khusus. Bila kita mengisbatkan hak umum, tak mesti mengisbatkan hak khusus. Sebab hak khusus tu makna lebih terhad, lebih kecil. Kalau kita isbatkan hak umum, boleh jadi tak termasuk, tak mesti ada hak khusus. Mengisbatkan yang khusus. Walhasilu, dan walhasil masalahnya, walhasilu anna fi kalamihi, bahawa pada kalam syarih itu munaqashatun, berlaku munaqashah, ada niqash, ada kita kata isu, ada isu ataupun ada irad daripada tiga wajah, min thalathati aujuhin, tiga wajah. Maknanya ada tiga perkara yang jadi iskal. Yang dimunaqashah. Pertama apa dia? Al-awwalu, yang pertama, anna ta'rifahu, bahawa ta'rif musannif al-hudutha. Al-hudutha jadi maf'ulun bih kepada masdar ta'rif. Ta'rifahu ay ta'riful musannif. Al-hudutha, akan baharu itu, mentarikh oleh musannif akan baharu itu bitajdid, dengan tajdid itu ila akhiri, itu ta'rifun bil a'am. Itu dikira ta'rif dengan sesuatu yang lebih umum daripada ta'rif hak sebenarnya. Gitu. Itu satu. Wathani annal munasiba, bahawa yang munasabahnya ayyakula, musannif berkata at-tajaddudu, disebutlah tajaddud. Ayyakula at-tajaddudah, ayyakula tajaddudah, berkata tajaddud. Lianna tajadduda la tajdid. Gini.
Jadi yang keduanya ialah munasabahnya syarih menyebut at-tajadduda la tajdid, bukan musannif sebut tajdid. Sebab kita sebut dah kan, tajdid itu makna merujuk kepada fi'lu fa'ilin, fi'il perbuatan orang yang melakukan, membaharukan, itu makna tajdid. Adapun tajaddud itu baharu tu sendiri. Baharu tu, berubah tu sendiri. Yang kedua, al-thalithu, yang ketiga, annahu ja'ala bainal qidami wal huduthi tanakudan, bahawa musannif menjadikan antara kidam dengan hudus itu tanakudan, dikira sebagai tanakud, bi'tibari ma yalzamu lil huduthi, dengan mengiktibarkan apa yang lazim, ma yalzamu huduthu, apa yang lazim oleh hudus, minal adami, daripada adam, alladhi huwa naqidu, yang mana adam itu naqidu la adam, naqid kepada la adam, yang mana la adam tu alladhi huwa musawin liqaulihi, la adam itu menyamai dengan katanya intifa'ul adam, ternafi adam. Intifa'ul adam, ternafi adam. Ternafi adam itu yang sama dengan makna kidam. Kidam itu ternafi adam. Faqad ista'ana, maka sungguhnya musannif telah isti'anah, minta tolong lah. Kita minta tolong apa? Makna dia telah menggunakan, meminta tolong ala isbati tanakudi, minta tolong ataupun mencari jalan untuk mengisbatkan tanakut. Minta tolong dengan apa? Biwasitataini, dengan dua wasitah, dua kali, dua lapis. Dia tak pergi seterik, dia dua lapis. Dia ada melalui dua proses untuk mengisbatkan tu. Isbat tanakut. Wa hadza la yakfi, mana? Isbat tanakut pertamanya mengisbatkan huduh tu sabkul adam, itu merujuk kepada adam satu. Dan kemudian yang kedua, al-hudus kan makna adam sabit. Adam sabit lazim daripada al sabit itu adam. Satu. Yang keduanya kidam itu lazim daripada kidam itu nafyul adam. Nampak? Maka dua wasitah. Wa hadza la yakfi fi itsbati tanaqudi, ini tidak memadai pada nama isbatkan tanakud, bal la budda, bahkan tidak minat tasrih, daripada mesti ditasrihkan bil ijabi wasalbi, dengan positif dan negatif, dengan isbat dan nafi, kama marra, sebagaimana telah lalu sebut. Sebut dah lah. Okey, satu. Wa fihi munaqashatun min wajhin akhara, dan pada kalam musannif juga ada munaqasyah, ada isu, ada permasalahan daripada wajah yang lain. Sabaqa, yang telah terdahulu, at-tanbihu, peringatan ataupun perhatian di atasnya, fi mabhathis sifat, pada mabhas perbincangan sifat hak mula-mula dulu. Dia kata ada satu lagi sebenarnya. Kalau kita nak kata munaqasyah pada kalam musannif itu, yang telah kita sebut pada mabhas sifat. Apa dia? Wa hiya anna kalamahu, bahawa kalam musannif yaqtadi, memberi faham, anna kullan, bahawa setiap daripada minal qidami wal baqai, setiap daripada qidam dan baqa, laisa min sifatis sulub, bukan daripada sifat salbiyah. Kok mana pula qidam dan baqa bukan sifat salbiyah? Kok ni? Kerana li'anna nafyal adami as-sabiqi, kerana menafikan adam sabit itu huna, di sini, maknahu al-wujudu al-mustamirru, maknanya ialah wujud yang berkekalan, fi janibil madhi, pada pihak yang lalu, ila ghairi nihayatin, sehingga tidak ada penghujung. Wujud yang berkekalan wujudnya pada pihak yang dahulu tanpa ada hujung dan permulaan. Wa nafyul adamil lahiq, wali anna nafya, kan boleh tak? Wali anna nafya, makna atas itu, wali anna nafyal adamil lahiq, dan dari kerana
menafikan adam lahik itu, adam yang mendatang itu, maknanya apa? Al-wujudul mustaqbalu. Wujud yang pada masa akan datang, wujud yang ada pada masa mendatang, ila ghairi nihayatin, sehinggalah tidak ada penghujung. Itu makna menafi adam lahik, makna wujud itu berkekalan. Wujud itu berkekalan. Ada jatuh tak? Kalau ada jatuh kabur lah. Sebab sini nampak daripada ta'birnya, dia dalam Adam sabit, dia kata wujud al-mustamir fi janibil madhi. Ni pun boleh juga, tak ada, takut ada nuskah lain je. Makna ni faham tak? Al-wujudul mustaqbal, wujud yang mendatang. Ya, ini wujud yang mendatang dan berkekalan, ila ghairi nihayatin. Ila ghairi nihayatin. Tanpa berkesudahan, pada masa akan datang. Jadi itu Adam lahik. Bila kita kata qidam dan baqa' itu dengan makna demikian, wa dzalika mukhalifun lima marra, maka itu menyalahi dengan apa yang telah lalu, min addil musannifi, daripada membilang oleh musannif, lahuma, bagi keduanya, sifat qidam dan baqa' min sifatis sulub, daripada sifat salbiyah. Mana? Dia katakan qidam tu apa? Qidam tu ibaratun an istimraril wujudi fi zamanil madhi. Qidam itu ibarat. Kita tulislah sikit. An istimrar al-wujud fi zamani al-madhi. Jadi mana salbi situ? Tak ada salbi ya. Tak? Sebab yang faham daripada qidam tu makna wujud tu kekal pada pihak zaman madhi. Al-baqa' pula ibaratun an istimrar al-wujud fi zamanil mustaqbal. Jadi kat mana salbi? Pada dia bilang musannif bilang salbiyah. Itu iskal dia. Nampak tak? Jadi dia kata mukhalifun lah lima marra min adil musannifi lahuma min sifatis sulub. Jadi tak jelas di situ salbiyahnya kat mana. Maka sebab itu kata muhasyi, falau fassaral awwala bi'adamil awwaliyati. Kalau musannif mentafsirkan yang pertama, mana yang pertama ni kena kepada qidam. Qidam tu dia tafsirkan dengan adami awwaliyah, tiada awal. Yakni tiada awal bagi wujud. Ataupun adami istiftahil wujudi, tiada permulaan wujud. Wathani, fatharasaniyah, dan musannif mentafsirkan yang kedua, bi'adamil akhiriyati, dengan tiada akhir, au adami intihail wujud. Lakana aula, nescaya lebih aula, lebih jelas. Sebab apa? Sebab jelas-jelas ada salbun pada mafhum. Adamul iftitah, adamul awwaliyah, adamul akhiriyah, adamul intihail wujud. Nampak? Okey. Jelas ni. Jadi ini dari segi minum air sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternampaklah macam mana detailnya para ulama membahaskan pada ta'bir sekalipun tak. Okey. Jadi isu ni kalau untuk pengajaran dan untuk diberi faham pada orang tak penting manalah, sebab ini pada masalah memilih ta'bir yang lebih adaq, yang lebih tepat dan lebih halus. Itu je lah. Jadi dalam kitab hasyiah-hasyiah gini memang dia akan tekankan sebeginilah. Tapi benda ini tak perlu dan tak sesuai lah kita nak buka kepada orang awam, bukan sebab payah. Sebab kesan dari segi pengertian tak setara mana kata.
tak setara makna. Sekadar nak memilih takbir yang tepat. Gitu. Tapi untuk tulabul ilm, dia akan menajamkan cara berfikir, menajamkan cara melihat ibarat, yang mana apa yang kita lihat, bagaimana ulama kita panggil tasyrih. Tasyrih ni makna kita menganalisis, membuka dan membedah kalam-kalam para ulama ni. Sebenarnya aliyah itulah, kemahiran dan juga kemampuan itulah yang sebenarnya akan digunakan untuk kita faham Al-Quran dan hadis. Benda sama tak? Lafaz am khusus, bagaimana ibarat ni maksud, itu yang akan faham Quran dengan hadis pemahaman yang betul. Dan boleh membawa kepada mengeluarkan makna-makna yang banyak daripada kalamullah dan kalamur Rasul. Kalamullah ni memanglah dia dalam tu maknanya yang tidak berketepian. Tidak ada kesudahan maknanya. Datang darjat kedua kalamun Nabi. Kalamun Nabi, sebab kalamun Nabi juga dijaga oleh ismah daripada pihak Allah Ta'ala. Wa utitu jawami'al kalim, diberi kepada Rasulullah jawami'al kalim. Ay ma kathura ma'nahu wa qalla lafzuhu. Maknanya banyak tapi lafaznya sedikit. Okay. Qawluhu wattaqabulu baina thubuti wan nafyi tanakudun, dan taqabul, berlawanan antara isbat dan nafi itu namanya tanakud. Okay. Ini fihi amran. Pada kalam syarih itu ada dua perkara. Dua isu di sini. Pertama apa dia? Al-awwalu ma marra, yang pertamanya apa yang telah disebut, min anna nafya, bahawa penafian, al-mudhafa lil adami, yang disandarkan kepada adam. Apa dia? Bukan adam lil kidam dok. Tengok nuskah macam ni. Ni adam ke kidam? Rasa macam kidam. Anna nafya al-mudhafa lil qidam. Macam mana? Kelila adam juga. Rasanya mungkin la'alla sawab lil qidam lah. Kerana penafian yang disandarkan pada qidam itu. Cuba tengok kalau adam pun okey. Yang disandarkan pada qidam, dengan maksud qidam tu nafil adam kan? Ke Adam juga. Boleh juga kata nafi yang disandarkan kepada Adam. Nafi yang disandarkan kepada Adam boleh juga. Maknanya tak perlulah kita tak ada lil kidam. Lil Adam belaka. Jadi dia ambil terus mafhum kidam tu. Dia ambil terus mafhum kidam, iaitu nafi Adam. Boleh? Adam okey jelah. Jadi maknanya tak boleh ubah tadi. Okey, pertamanya apa yang telah lalu daripada nafi yang disandarkan kepada Adam, iaitu nafyul Adam. Nafyul Adam tu itu mafhum daripada kidam. Mafhum daripada kidam. Jadi apa yang disandarkan nafi disandarkan kepada Adam tu, kita sebut nafil Adam itu, apa yang dipaham tu anna nafyal mudhafa lil Adam wujudun mustamirrun. Dialah wujud yang berkekalan. Bila kita kata nafyul Adam, apa maksud nafyul Adam? Yang nafyul Adam tu mafhum kepada kidam. Apa dia? Wujud yang berkekalan lah. Wujud yang berkekalan. Maknanya dia bukan mafhum dia salbi. Nampak? Wahina idzin, maka ketika itu wa idz fassarna anna nafya al-mudhafa lil adami bima'na al-wujudul mustamir wa hina idzin yakunul ma'nayani, maka jadilah kedua-dua makna itu subutiyaini, kedua-dua subuti belaka.
Subuti belaka. Wala tanaqudha bainahuma. Maka tidak ada tanaqud lah antara keduanya tu. Kedua-duanya subuti. Nampak? Kedua-duanya itu subuti belaka. Maka tak ada tanaqud. Okey. Antara keduanya. Athani, yang kedua. Yang kedua, ma marra, apa yang telah lalu sebut juga. Aidan. Min anna kalamahu, bahawa sesungguhnya kalam musannif itu yufidu, memberi faedah, memberi faham, anna mujarrada muqabalati thubuti linnafi, semata-mata berlawanan isbat dengan nafi itu yu'addu, dikira sebagai tanaqudan, dikira tanaqud juga. Walau kana dhalika an-nafyu walau kana dhalika an-nafyu, walaupun penafian itu bi'tibari kaunihi makna lafzi, dengan diiktibarkan keadaannya itu makna bagi lafaz, kama huna, sebagaimana di sini. Waktu kita faham gitu daripada kalam musannaf itu, walaisa kadzalik, tapi sebenarnya tidak. Ini diulang balik je lah. Balla budda fihi, bahkan tak dapat tidak pada tanaqud itu, fihi minat tasrih, hendaklah ditasrihkan bin nafi, dengan penafian, kama huwal mafhum, sebagaimana difahami min ibaratihim, daripada ibarat-ibarat mereka para ulama. Jadi ulama yang dalam ilmu kalam ni, mereka menyatakan memang nak tanaqud ini mesti dengan disarahahkan, disebut je lah penafian itu. Contoh kaqaulihim wujudun la wujudun, zaidun la zaidun. Wa ammalu jawab. Okey. Saat itu. Jadi itu dia punya iskal yang dia buat datang ada dua. Apa jawapannya? Jadi tuan Syekh dia buat iskal, dia tolong jawab. Bukan dia buat iskal tak jawab. Ada juga je ni jenis gitu. Jenis orang. Setengah orang dia suka bawa iskal. Ni guana. Masalahnya gini. Akhir dia cakap tu bukan cakap depan orang faham belaka. Cakap dengan kadang-kadang dekat dengan masyarakat awam. Cakap dengan golongan yang mana baru nak belajar. Dengar hebatlah. Gini khilafnya gini macam ni. Jadi orang terpengong bahasa Terengganu. Terpegun, bahasa standard. Kalau kita pengong, hebat. Tapi akhirnya tak sipu. Dia tak sipu. Dia ukar tali tak sipu. Dia ambil mana satu nak pegang. Ni jadi muskil juga ni, jadi masalah dalam masyarakat. Ini masalah. Jadi sampingan je sebut tu. Jadi iraq yang dibuat datang, iskal dia buat datang, musannif jawab. Dia kata wa ammal jawabu an hadza, adapun jawapan daripada ini, bi anna syariha, maka dengan sesungguhnya kita jawab bahawa syarih jarin, berjalan, jarin ala tariqatil usuliyin. Musannif buat gini kerana dia berjalan di atas jalanan ahli usul. Jalanan ahli usul alladzina yaj'aluna al-adama, yang mereka menjadikan al-adama wal malakah. Adam malakah itu min jumlati naqidaini. Kan kita sebut dah kan. Di sisi ahli usul, ada malakah itu dia termasuk dalam nakid juga. Ada pun ahli mantik dan ulama ahli kalam, dia spesifik sikit makna khusus. Ada pun di sisi ahli usul, maka mereka mengkira Adam malakah itu termasuk daripada naqidain. Fatakunu hadhil umurul madhkuratu, maka jadilah perkara-perkara yang disebut ini minan naqidaini, termasuk daripada naqidain, bi'tibari kaunil muqabalati, dengan kita ambil kira keadaan muqabalah, perlawanan antara fihima keduanya tu, min muqabalatil adami wal malakati, daripada muqabalah lawanan antara Adam malakah. Wal adamu wal malakatu la yalzamu an yusarraha fihima bin nafyi, dan berlawanan antara Adam malakah tidak lazim ditasrihkan, disebut jelas pada keduanya dengan nafi. Tak boleh sebut nafi. Nampak tak?
Itu jawapan yang boleh kita nak jawab. Kalau nak jawab, tapi kata Muhasyi, fafihi nazarun. Jawapan ni juga ada nazar. Boleh diteliti lagi kerana tak tepat lagi. Tidak kena lagi. Kena tengok mula dia kata. Kena nazar sini. Kenapa? Li'adamin tibaki dhabitil adami wal malakati ala dhalika. Kerana tidak tepat. Tidak bertepatan dhabit. Ciri-ciri adam malakah tu tak tepat di atas demikian. Kita nak kata kidam bakak dengan lawannya. Kidam lawan hudus tu. Dari termasuk pada adam malakah tak kena. Tak kena. Jadi kita berhenti sekejap untuk jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma Okey, kita sambung balik. Dia kata apa? Sebab apa? Dia kata fihi nazar. Kenapa li'adamin tibaqi dhabitil adami wal malaka ala dhalik? Kerana tidak kena, tidak tepat. Kita nak kata sifat ciri-ciri adam malakah tu tak kena pada antara kidam dengan hudus. Kok mana tak kena tu? Dia kata terang. Idh la yasihhu. Kerana tidak sah. La yasihhu an yuqala, bahawa dikata al-huduthu. Masalah contohlah. Malakatun. Tak boleh kita nak kata hudus tu malakah. Wal qidamu. Dan qidam itu adamun. Andai kata kita kata hudus itu malakah. Qidam itu adam. Kan dia muqabalah antara adam malakah kan. Maknanya satu daripada sifat itu mesti dipanggil malakah. Satu sifat yang bangsa ada. Yang satu lagi itu adam. Ketiadaan sifat tersebut. Kalau kita kata hudus tu malakah. Qidam itu adam. Sah tak? Tak sah. Sebab apa? Li'annal adama, kerana adam al-muqabila lil malakah.
yang lawan bagi malakah tu, adam malakah itu, adam yang lawan bagi malakah itu, huwa adamu, dia tu dengan makna adamul malakati amma min sya'nihi an yattasifa biha, iaitu ketiadaan malakah, tiada sifat yang mana daripada sesuatu yang sya'nuhu an yattasifa biha, ketiadaan malakah, ketiadaan sifat dari sesuatu yang sepatutnya boleh bersifat dengannya. Ma min sya'nihi an yattasifa biha, daripada sesuatu yang keadaannya bersifat dengannya. Sesuatu yang bersifat dengannya tiba-tiba tak ada. Kama qaluhu fil ama wal basari, sebagaimana mereka berkata pada contoh buta dan juga basar, melihat. Ini contoh ni ada malakah di sisi sebahagian ulama lah. Adam tu satu sifat, ama tu satu adam kepada sifat basar tu. Ni pun kita sebut dulu ni kan. Antara apa nama ni, Mu'tazilah dan juga ahli sunnah pada masalah mengirakan adam malakah ni kan. Tak apalah kita berjalan atas pandangan hak kita ambil contoh semata-mata misal untuk kenal antara adam malakah tu apa pemahamannya. Jadi mereka menyebut, ulama menyebut, dia kata basar itu sifat. Maka tidak ada basar itu amal pada manusia. Jadi pada sesuatu yang boleh menerima bersifat. Contoh manusia. Manusia tu buta. Manusia tu melihat. Maka buta dan melihat tu dipanggil adam malakah. Nisbah pada manusia. Sebab manusia tu dia menerima bersifat dengan sifat melihat. Sama juga haiwan. Haiwan pun adam malakah pada haiwan. Tapi dinding ada panggil. Dinding. Adakah dinding itu buta? Adakah dinding itu melihat? Tak boleh. Sebab apa? Laisa min sya'nihi an yattasifa biha. Bukan keadaan dinding. Dia itu bersifat dengan sifat melihat dengan buta, bukan. Jadi pada pengertian adam malakah dikaitkan dengan adam malakah pada benda yang sepatutnya dia boleh bersifat dengan sifat itu. Baru kita kata adam malakah. Wa hadza ghairu mutahaqqiqin huna. Dan ini tidak tahakkuk, tak berlaku di sini. Pada masalah qidam dengan hudus. Boleh kata ada malakah? Tak kena. Tak, ghairu mutahaqqiqin. Tak berlaku di sini. Kama yazharu, sebagaimana nyata, bitta'ammulis sadiq, dengan ta'ammul yang benar. Dengan peneliti yang benar, memang tak boleh kita nak kata qidam dengan hudus ni ada malakah. Idh la yasihu an yuqal. Kerana tidak sah kita kata al-qidamu adamun. Qidam itu adam. Qidamu al-qidamu adamul huduthi amma min sya'nihi an yattasifa bil huduthi. Kalau kita kata dia tu daripada taqabul adam malakah, jadi mana? Qidam tu kita kata qidam itu ketiadaan baharu daripada sesuatu yang keadaannya menerima baharu. Dah boleh ke kita kata gitu? Tuhan bersifat dengan qidam. Maka qidam tu apa? Adam, ketiadaan baharu yang mana daripada sesuatu yang boleh menerima baharu. Jadi makna salah tu. Li fasadihi. Jadi fasad makna. Makna tak kena lah gitu. Nampak tak? Ada makna taqabul tu bukan adam malakah. Bil hudus. Li fasadihi. Itu satu. Makna kalau kita kata qidam itu adam, hudus itu malakah pun tak kena. Wala annal qidama mathalan malakatun wal hudusa adamun. Kalau kita kata terbalik lah. Tak apalah, qidam tu kita letak dia malakah, hudus tu kita letak dia adam. Boleh tak? Qidam tu makna satu sifat, hudus itu tak ada sifat tu. Wala, dan tidak sah juga. Mana? Wala ay wala yasihu. Wala ni dia kata id la yasihu an yuqal. La yasihu an yuqal. Ay wala. Kan? Wala yasihu an yuqal annal qidama, bahawa qidam itu contohnya sebagai contoh malakah, wal hudus tu
Adam. Kenapa? Li fasadihi, kerana jadi fasad juga. Kenapa? Idzil qidamu masalan ma'nahu adamun. Kan kidam tu makna tiada kan. Tiba-tiba kita kata kidam tu malakah. Tak jadi lain makna. Fasad lah makna. Jadi nak kata kidam tu Adam, hudus tu malakah pun tak betul. Nak kata kidam tu malakah, hudus tu Adam pun tak betul. Kalau kata kidam tu malakah, hudus tu Adam, jadi fasad juga. Kerana kidam itu maknanya Adam. Fala yasihu an yuja'ala, maka tidak sah dijadikan malakatan. Tak bolehlah kita nak kata malakah pada makna kidam tu Adam. Nampak tak? Okay. Kemudian masuk sifat seterusnya. Qala al-musannifu wal mumathalatu. Ni juga penting ni. Ni cerita bab mumasalah ni. Masalah tashbih, masalah nak tanzih sini ni. Insya-Allah kita akan sambung. Esok tak ada lah. Lepas daripada ini pada kesempatan yang akan datang. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.